صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saya muliakan, saya hormati ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan syukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan rahmat, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di pada malam tu alhamdulillah kita sama-sama Allah Subhanahu wa taala himpunkan di Masjid An-Naim untuk sama-sama kita menunaikan farduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita yang fardu maupun yang sunnah, dan usaha untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam tu kita lanjutkan kongsian kita insya-Allah dalam bab rukun-rukun solat. Pada minggu yang lepas kita sudah menyentuh tentang rukun yang kedua, iaitulah takbiratul ihram. Jadi sedikit kita ingin ulang berkenaan dengan takbiratul ihram, iaitulah yang disebut takbiratul ihram tu, iaitulah yang kita lafazkan pada lafaz Allahu Akbar. Maka ia adalah takbiratul ihram. Beberapa hukum berkenaan dengan takbiratul ihram, iaitulah yang pertama, lafaz takbiratul ihram adalah satu wajib, rukun. Maka perlu kepada lafaz. Si dapat ataupun si memadai hanya dengan menggerakkan bibir ataupun dengan diam. Bukanlah takbiratul ihram ya mengangkat tangan, bukan. Tetapi mengangkat tangan pada ketika takbiratul ihram adalah sunnah dalam takbiratul ihram. Sebagai tanda kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang wajib disembah, wajib diagung-agungkan dan dipuja. Maka pada ketika takbiratul ihram kita pun mengangkat tangan sebagai simbol kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya daripada juga dinamakan takbiratul ihram ialah kerana apa yang halal dilakukan sebelum daripada takbiratul ihram, selepas takbiratul ihram semuanya diharamkan. Contohnya seperti makan. Maka sebelum daripada takbiratul ihram kita boleh makan. Tapi selepas daripada takbiratul ihram kita boleh nak makan. Kerana makan akan membatalkan solat. Maka dapat. Jadi haram jadinya kalau kita selepas daripada takbiratul ihram kita makan. Maksudnya takbiratul ihram. Takbir membesarkan, ihram iaitulah penghormatan ataupun mengharamkan sesuatu yang halal sebelum daripada takbiratul ihram. Ataupun bercakap-cakap halal sebelum takbiratul ihram, tetapi selepas takbiratul ihram jadi haram. Kalau kita bercakap selepas daripada takbiratul ihram dengan kalam ajnabi ataupun kata-kata yang bukan doa, bukan zikir, bukan Quran, maka solat kita batal. Solat kita batal. Maka kemudian beberapa syarat kata para ulama berkenaan dengan takbiratul ihram. Antaranya yang sudah kita sebutkan iaitulah mestilah orang yang solat mendengar akan huruf-huruf takbiratul ihram. Maksudnya satu persatulah. Allahu Akbar mesti didengar. Allahu Akbar. Kemudian antakuna halatal qiyam, mestilah dalam keadaan berdiri pada ketika takbiratul ihram. Kemudian mestilah dengan
bahasa Arab, si dapat dengan bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Kemudian mestilah dilafazkan lafzul jalalah Allah. Allahu Akbar, mesti dilafaz. Kemudian si boleh kita nak panjang pendekkan apa yang udah sedia ada pada lafaz jalalah Allahu Akbar. Contohnya seperti memanjangkan huruf alif pada Allah ataupun pada akbar. Contoh seperti Allah ataupun akbar. Maka tu menjadikan si cukup syarat ataupun syarat takbiratul ihram rosak. Maka apabila rosak, maka si sempurna takbiratul ihram kita. Macam ia juga dengan si memanjangkan huruf-huruf di dalam huruf takbiratul ihram, seperti huruf ba, huruf ra dan sebagainya. Seperti ne-nya, maka macam ialah kita menyebutkan takbiratul ihram. Oleh kerana ya, sekali lagi kita nasihatlah kepada diri saya sendiri dan juga jemaah sekalian untuk sama-sama kita mempelajari akan Al-Quran, mempelajari akan sifat-sifat huruf Al-Quran, supaya dapat kita melafazkan takbiratul ihram itu dengan sempurna. Dengan sempurna. Dan lain-lain lagi syarat-syarat di dalam takbiratul ihram. Yang banyak syarat-syaratnya sudah kita sentuh pada minggu yang lepas. Pada malam tu insya-Allah kita sentuh berkenaan dengan rukun yang ketiga, iaitulah al-qiyam, iaitulah rukun berdiri. Al-qiyam 'alal qadir fil fardi, berdiri bagi yang mampu. Maka di dalam solat fardu wajib ataupun rukun difardukan ke atas orang yang ingin solat fardu ya, mestilah dalam keadaan berdiri. Makna kata kalau nya mampu untuk berdiri tapi nya mau solat dalam keadaan duduk juga, maka si cukup satu rukun, iaitulah rukun berdiri. Maka solatnya si sah. Mestilah daripada awal, kalau nya mampu untuk solat berdiri daripada awal sehingga ke akhirnya, mesti berdiri pada ketika solat. Atas orang yang mampu. Adapun bagi orang yang si mampu, maka di situ ada keuzuran untuk si mengangkat takbir atau dalam keadaan berdiri ataupun berdiri pada ketika solat. Pada ketika solat. Itu kelak masuk dalam perbahasan hukum berkenaan orang-orang yang solat dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Jadi di situ beberapa permasalahan yang perlu kita sentuh dan kita tegaskan dalam kalangan jamaah berkenaan dengan solat orang yang sakit. Jadi solat orang yang sakit bukanlah hanya bila nya tahu nya sakit, sedangkan nya masih boleh berdiri pada ketika takbiratul ihram. Tetapi dari awal sampai ke akhirnya nya solat duduk. Si macamnya. Sedangkan dikatakan bahawa sekurang-kurangnya kalau orang yang sakit mampu untuk mengangkat takbir dalam keadaan berdiri, maka usahakan untuk sekurang-kurangnya mengangkat takbir dalam keadaan berdiri. Kemudian contohlah dalam lebih kurang 30 saat 1 minit tiba-tiba sakit pinggang, sakit kaki, maka dipersilakan duduk. Dipersilakan duduk. Kerana apa? Kerana solat ya pada mulanya ialah yang paling berat. Kita kata takbiratul ihram. Maka kalau takbiratul ihram pun kita ringan-ringankan, maka apalah erti solat yang kita lakukan. Maka kita perlu beratkan yang nama takbiratul ihram. Sekuat usaha kita, kalau kita mampu untuk berdiri, kita berdiri pada ketika takbiratul ihram. Kemudian baru kita duduk. Jadi antara yang sering berlaku, salah faham yang berlaku dalam kalangan masyarakat, bilanya tahunya sakit, takbiratul ihram punya sambil keadaan duduk, sedangkan masih mampu. Sedangkan masih mampu. Jadi salah faham tu kita perlu betulkan. Kerana takbiratul ihram syaratnya tadi ialah apa? Dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Untuk sedikit kita sentuhlah tentang salah faham kalau orang yang sakit. Kecuali kalau orang yang memang
si dapat berdiri. Kalau memang betul-betul si dapat berdiri, maka takbiratul ihram lah dalam keadaan duduk. Kalau si dapat berdiri. Contohnya orang yang si ada kaki, ataupun memang sakit pinggang, ataupun sakit yangnya perkirakan memang si dapat nak khusyuk solat. Kalaunya berdiri. Maka kalau keadaan sakit macam tu, maka diberikan keuzuran baginya untuk takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Diberi keuzuran. Macam ialah agama kita Islam mengajarkan kita macam ni kita perlu menjaga hak pada takbiratul ihram. Bukan diringan-ringankan. Kenapa? Kerana solat tu lah yang pertama kali akan disoal oleh para malaikat. Setelah kita selepas kita bangun daripada kuburan kita. Maka apabila solat tu sifatnya memang berat, pertama sekali akan disoal, maka oleh kerana ialah datang syarat-syarat yang berat macam tu. Bukan kita sengaja ringan-ringankan takbiratul ihram, ataupun berdiri dan sebagainya. Kecuali bagi orang-orang yang memang sakit, sehingga apabila berdiri menyebabkannya si khusyuk dalam solat, maka diberi keuzuran padanya. Kemudian pengarang mengatakan, fala yajibul qiyam 'ala nafilah, maka siklah diwajibkan berdiri pada solat yang nafilah, pada solat yang sunnah. Maka di dalam solat yang sunnah, maka sik diwajibkan untuk kita berdiri. Yang diwajibkan untuk kita berdiri iaitu fardu qiyam. Berdiri itu tadi adalah pada solat fardu. Adapun solat sunnah, maka sik diwajibkan untuk berdiri. Oleh kerana ialah saya pernah menyebutkan sebelum tu, ada beberapa orang kita lihat solat sunnahnya dalam keadaan duduk. Kerenanya faham kalau qiyam ataupun berdiri si diwajibkan dalam solat-solat sunnah. Hanya diwajibkan dalam solat fardu. Namun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu kita cerita tentang apa? Tentang bukanlah satu kewajiban untuk berdiri dalam solat sunnah. Kenapa? Kerana solat sunnah sifatnya ringan. Bukanlah bererti kita nak meringan-ringankan solat sunat. Maksudnya, kalau kita mampu untuk berdiri pada ketika solat sunat, maka solatlah berdiri. Kerana pahalanya lebih, kelak kita akan sentuhlah. Orang yang solat duduk, walaupun yang mampu berdiri, maka pahalanya sekian. Orang yang mampu untuk solat berdiri dan yang solat berdiri, maka pahalanya sempurna. Ataupun orang yang mampu berdiri tetapi nya solat dalam keadaan gurin, maka pahalanya sekian. Ulama sudah membahas perkara tu, kalau kita akan sampaikan insya-Allah. Maka sik diwajibkan berdiri pada solat-solat yang sunnah. Maka tuan-tuan jemaah sekalian, kalau mau praktik mungkin boleh praktik selepas daripada tu, dipersilakan. Cuma saya lebih berpendapat kalau kita nak mempraktikkan solat sunnah dalam keadaan duduk tu, lebih baik dilakukan di rumah sendiri-sendirilah. Kalau kita lakukan di masjid ataupun di surau, tempat orang-orang yang faham hukum qiyam yang sunnah pada ketika solat sunat tu, takut jadi salah faham, takut jadi fitnah, takut jadi apa dan sebagainya. Maka sebaiknya kalau kita mau mempraktikkan solat sunnah dalam keadaan duduk, boleh kita lakukan di rumah. Lakukan di rumah. Ataupun dalam keadaan kita tergesa-gesa, contoh seperti yang selalu saya sebut, iaitulah pada ketika khatib sedang berkhutbah. Khatib sedang berkhutbah, maka kalau kita masih nak solat sunat, maka usahakan kita untuk solat sunnah dalam keadaan duduk yang lebih baik. Supaya apa? Si mengganggu khatib pada ketika berkhutbah. Kerana ya pernah kita lihat apa yang dilakukan oleh masyayikh kita, sangat-sangat menghormati pada ketika khutbah. Makanya si melakukan solat sunnah dalam keadaan berdiri. Beliau terus duduk, kemudian mengangkat takbir pada ketika duduk. Tahulah kita kalau syekh tu tadi sedang solat sunnah, imma tahiyatul masjid ataupun solat sunnah sebelum Jumaat. Kalau kita punya ilmu lah,
Tapi kalau kita si tahu, udah biasanya akan berlaku salah faham. Oleh kerana ialah kita bagi tahu kepada jemaah sekalian, kalau praktik kita mulakan di rumah dulu. Di rumah. Berapa banyak pun solat sunat yang kita lakukan, boleh dalam keadaan duduk. Kenapa? Diwajibkan qiyam untuk solat-solat sunnah. Diwajibkan. Bal, kata pengarang, bal yajuzul qu'ud, bahkan diperbolehkan untuk duduk. Bahkan diperbolehkan untuk duduk. Hanya saja nisful ajr, pahalanya separuh. Kebaikan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala hanya dapat separuh. Kenapa? Kerana kita mampu untuk berdiri. Kita mampu untuk berdiri pada ketika solat sunat, tetapi kita memilih untuk duduk, maka kita dapat pahala separuh. Kata ulama. Wa kadzalikal ittija', macamnya juga kalau kita mampu berdiri tetapi kita milih untuk solat sunat dalam keadaan gurin. Dalam keadaan gurin, maka walahu rubu'ul ajr, maka dapat seperempat pahala. Kena sikit-sikit saya ingin cerahkanlah berkenaan dengan kata ulama, ada nisfun, ada setengah, ada rubu'un, ada separuh. Adakah nilai macam tu yang terus kita ambil sebagai penilaian pahala dalam hal solat kita sih? Penyebutan nisfun, separuh ataupun setengah pahala tu hanyalah memberi gambaran kepada kita bahawa kalau kebaikan yang kita lakukan dengan sempurna, pahalanya lebih besar. Kalau kebaikan yang kita lakukan sedang-sedang, maka sedang-sedanglah pahala yang akan kita dapat. Tujuan para ulama menyebutkan nombor-nombor dalam konteks pahala. Dalam konteks pahala tu katanya ada setengah pahala, ada separuh pahala. Maka si lain niatnya hanyalah untuk bagi tahu kepada umat Islam bahawa pilihlah kebaikan yang kita lakukan dengan sempurna untuk dapat pahala yang lebih sempurna. Pahala yang lebih sempurna. Baik. Tadi yang pertama, mukadimah untuk berdiri pada ketika kita mampu. Tetapi kalau si mampu, maka kita boleh duduk. Kemudian si mampu duduk, kita boleh gurin mengiring. Kalau si mampu gurin mengiring, kita boleh dalam keadaan guring melintang. Kemudian kalau si mampu guring melintang, sambil menggerakkan anggotanya untuk sujud dan rukuk, maka boleh menggunakan isyarat mata. Kalau si mampu untuk menggunakan isyarat mata, maka kita pakai isyarat hati. Isyarat hati. Untuk jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak madah bahawa pentingnya kita untuk menunaikan solat dalam apa keadaan sekalipun. Kalau kita tanya, kita si mampu berdiri, kita solatlah dalam keadaan duduk. Si mampu duduk, kita gurin. Sebelum kita gurin terlentang, kita gurin mengiring dulu. Kata ulama, mengiring ke kanan. Dalam keadaan kita gurin mengiring ke kanan, menghadap kepada kiblat. Cara rukuk, cara sujud, itu ada disebutkan kelak. Seterusnya, solat dalam keadaan gurin melintang. Cara sujud, cara rukuknya pun ada diajar oleh para ulama. Dan seterusnya, semua anggota si dapat nak bangun, maka kita boleh guna isyarat mata. Kalau rukuk, turun sedikit matanya. Tetapi kalau sujud, seolah-olah matanya terpejam, kerana nak menunjuk bahawanya sedang sujud. Ataupun kata ulama, kalau matanya pun buta juga, dalam keadaan lumpuh, mata pun buta, tetapi hatinya masih sihat, maka solatlah dengan menggunakan hati, seolah-olah membayangkannya dalam keadaan solat. Sampai tahap macamnya kita perlu melakukan solat. Kita perlu melakukan solat walau apapun keadaan. Selagi mana kalau hati kita udah ada lah. Kalau hati udah ada, jantung udah berdegup, memang dapat solat lah. Udah gol udah. Barulah ada solat lagi. Tetapi kalau masih ada hati sekurang-kurangnya,
masih wajib untuk kita untuk melakukan solat. Jadi itu dalam masalah solat orang-orang yang sakit. Baik, seterusnya beberapa persoalan berkenaan dengan berdiri bagi yang mampu. Maka persoalan yang pertama, mata yajuzul qu'ud fi salatil fard? Bilakah bolehnya kita duduk bagi orang yang mampu untuk solat berdiri dalam solat fardu? Bila boleh duduk? Maka kata ulama, la yajuzu lahul qu'ud fil fardi illa idza ajaza 'anil qiyam. Si ada rukhsah, si diperbolehkan untuk duduk bagi orang yang mampu untuk solat berdiri. Si diperbolehkan untuk solat fardu. Maka kalau kita mencari alasan untuk solat duduk dalam keadaan solat fardu, maka kita jumpa alasan. Memang wajib untuk kita solat dalam keadaan berdiri, kecuali untuk solat sunnah. Solat sunnah ada alasan, kerana si diwajibkan berdiri. Maka persoalan bila boleh duduk dalam solat fardu, si ada bagi yang mampu. Baik, sekarang untuk persoalan. Persoalan yang saya kira penting juga ialah apakah dhabitul ajaz? Apakah makna sakit ataupun si mampu yang kita sebut untuk berdiri itu? Macam ni maksud si mampu? Kalau kita kata kita si mampu nak berdiri, Ustaz. Kita si mampu nak berdiri. Baik, apakah kriteria si mampu? Maka ulama menjelaskan. Yang pertama iaitulah apabila kita solat sehingga menyebabkan kita dapat datang khusyuk. Apabila kita berdiri, contoh orang yang sakit pinggang. Orang yang sakit pinggang atau sakit kaki, apabila paksa dirinya untuk berdiri juga pada ketika solat fardu, maka sakit dia bertambah. Semakin sakit dan semakin sakit, maka jadilah solatnya tadi diperbolehkan untuknya duduk. Kenapa? Memang hilang khusyuk lah. Kalau udah sakit, bertambah-tambah sakit, memang hilang khusyuk. Bila hilang khusyuk, maka diperbolehkan, kata Imam Ramli, untuk duduk. Diperbolehkan untuk duduk. Jadi kata Imam Ramli, yajuzu lahu ay yajlisa idza lahiqathu masyaqqatun tudhhibul khusyuk. Jadi kata Imam Ramli, diperbolehkan bagi orang yang solat untuk duduk sekiranya merasakan sangat berat, sangat sakit, untuknya meneruskan solat dalam keadaan berdiri. Baik. Seterusnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifiyatu salatihi idza ajaza 'anil qiyam. Ulama ada menjelaskan cara-cara atau kaedah untuk kita solat apabila kita mampu untuk berdiri. Yang pertama iaitulah yusalli qa'iman munhaniyan. Orang yang mampu untuk berdiri dengan sempurna, lurus, maka diperbolehkan baginya untuk berdiri mengikut kadar yang mampu. Contohnya bagi orang yang bongkok. Orang yang bongkok dapat berdiri dengan sempurna, maka berdirilah ikut kemampuannya. Kalau dia berdiri kemudian ada bongkok sedikit, walaupun rupa bongkok tadi hampir-hampir kepada rukuk, tetapi dia mampu untuk berdiri pada takatnya, maka berdirilah takatnya. Ataupun contoh yang pernah kita lihatlah. Kalau di Malaysia belum pernah saya lihat, tapi kalau di negara Arab ada jemaah yang berdiri ikut mampunya dalam keadaan bongkok, ada. Itu maksudnya faham apa? Faham kalau nya mampu berdiri tetapi badannya mampu nak berdiri lurus, mampu bongkok, maka berdiri juga. Jangan bila kita dapat berdiri lurus, kita mampu kita berdiri dalam keadaan bongkok, kita terus solat duduk. Bukan semudah ya untuk kita dapat tiket untuk solat duduk, semudah ya lah. Jadi pertama, ayyusalliya qa'iman munhaniyan, untuk solat dalam keadaan berdiri walaupun bongkok. Yang pertama.
Kemudian yang seterusnya, fa in ajaza ajra arkanis salah ala qalbi. Yang kedua, fa in ajaza shalla ala rukbatih. Yang kedua, apabila kita si mampu juga untuk solat dalam keadaan badan kita bongkok, maka solatlah dalam keadaan kita duduk di atas dua lutut. Kata ulama, duduk di atas dua lutut maksudnya apa? Duduk dalam keadaan seperti mana kita duduk tahiyat awal. Solatlah dalam keadaan kita solat di atas dua lutut kita, yaitu seperti kita duduk di dalam tahiyat awal. Macam ni kita duduk tahiyat awal, tuan-tuan. Dua lutut kita, kemudian kaki kita satu di bawah punggung kita, satu lagi dilipatkan ke atas menegak. Ya, cara duduk tahiyat awal yang disebut sebagai duduk muftarish. Duduk muftarish. Step yang seterusnya lah, kalau kita si mampu berdiri dengan sempurna, duduk dalam keadaan muftarish, tahiyat awal. Duduk dalam tahiyat awal. Kemudian fa in ajaza shalla muttaji'an. Kalau kita si mampu nak duduk dalam keadaan tahiyat awal tadi, maka solat dalam keadaan kita berbaring. Solat dalam keadaan kita berbaring mengiring. Wal aula ala janbihil aiman, dan lebih utama bila kita baring mengiring, kita iring badan kita ke sebelah kanan menghadap kiblat. Ya, lebih utama. Kalau kita si mampu nak menghadap kiblat, apabila mengiring ke kanan, maka barulah kita iring badan ke kiri menghadap kiblat. Bukan maknanya kalau kita si dapat mengiring ke kanan, terus kita guring terlentang. Maksudnya ada cara-caranya. Perlu kita ikut cara-caranya. Kalau si mampu sebelah kanan menghadap ke kiblat, maka kita pakai sebelah kiri. Sampailah kita si mampu untuk guring mengiring, barulah kita diberi rukhsah untuk solat guring terlentang. Terlentang macam ni, macam seorang jenazah lah. Macam seorang jenazah, yang nama terlentang. Hanya saya dah mengiring ke kiri, mengiring ke kanan, saya ada. Macam solatnya dalam keadaan baring seperti jenazah. Maka tu solat rukhsah. Kalau si dapat guring mengiring. Dan kemudian fa in ajaza au ma'a bi ajfanihi, maka katanya kalau si mampu juga untuk solat secara terlentang, maka solatlah dengan isyarat mata. Solatlah dengan isyarat mata. Dan yang terakhir, sekiranya si mampu juga untuk solat dalam menggunakan isyarat mata, maka solatlah dalam keadaan isyarat menggunakan hati. Maka itu adalah kaifiyah, cara-cara yang digariskan oleh para ulama untuk kita solat sekiranya si mampu untuk berdiri. Si mampu untuk berdiri. Kemudian persoalannya, jemaah dirahmati Allah, seni datangnya solat orang-orang kita yang solat di atas kerusi. Saya ada disebut dalam kitab, duduk atas kerusi solat, saya ada. Macam ni. Maka solat di atas kerusi dikiaskan kepada solat duduk. Kenapa? Kerana hari itu duduk bukan kita hanya duduk bersila macam zaman dulu. Duduk bersila, duduk iftirash, duduk tahiyat akhir dan sebagainya. Ya, cara duduk mungkinlah orang-orang yang dulu bila si ada kursi. Tapi hari itu sudah ada kursi, maka dikiaskan. Duduk atas kursi itu sama solat duduk juga. Maka oleh kerana kita ada lihat ada orang yang solat duduk atas kursi. Sedangkan si ada disebut cara solat duduk atas kursi di dalam kitab. Si ada kita jumpa. Hanya saja dikiaskan kepada cara solat orang yang duduk iftirash tadi. Duduk iftirash. Jadi boleh solat kita dalam keadaan duduk atas kursi boleh. Cuma yang menjadi masalah apabila kita duduk atas kursi itu,
Kita sih tahu seni yang menjadi hat apa? Hat soft kita. Adakah kaki kerusi yang di depan atau kaki kerusi yang di belakang? Itu satu persoalan yang timbul. Macam ni kita mau tahu hat orang yang duduk atas kerusi, hat dua kaki kerusi yang di depan ataupun dua kaki kerusi yang di belakang. Kalau kita duduk iftirash, duduk seperti tahiyat awal, mudah. Ataupun kita duduk bersila, mudah. Kita hanya ikut soft kita. Tetapi macam ni orang yang duduk atas kerusi. Ada dua ya, garisan softnya. Dua kaki yang di depan atau dua kaki yang di belakang. Macam ni. Maka yang dijadikan iaitulah untuk menjadikan softnya setara dengan jemaah yang lain, makmum yang lain, iaitulah yang kaki yang di belakang. Kaki yang di belakang. Maka kaki yang di belakang pada kerusi ya mestilah bersamaan dengan soft jemaah yang lain. Mestilah sama. Jadi ini agak ke depan sikit. Ini agak ke depan kakinya. Yang kita nangga. Ada orang yang menggunakan kaki depan. Maka bila kita guna kaki depan, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang di belakang akan terganggu. Jemaah yang di belakang kita akan terganggu. Tok cerita kalau solat sempurna lah, bukan jarak 1 meter. Yang sempurna. Maka apabila jarak saf kita sempurna, bahu ke bahu, kaki bertemu kaki, bahu bertemu bahu. Kalau kita solat duduk atas kerusi, kita pakai hat saf kita menggunakan kaki kerusi yang di depan, maka orang belakang akan terganggu. Maka akan ke belakang. Si lurus saf kawan. Akan berlaku saf yang simpang siur, si sempurna saf. Maka kita pastikan kerusi kita ya yang di belakang, kaki yang di belakang. Kaki yang di belakang. Baik. Jadi dikiaskan, hanya saja dikiaskan kepada solat duduk. Tamam. Kemudian persoalan yang kedua berkenaan dengan orang yang solat duduk. Nya solat duduk, tetapi tengah-tengah solatnya rasanya mampu nak berdiri. Ada juga orang macam tu. Saya sih tahulah. Contoh hidup saya belum pernah langgar lagi, tetapi ada disebutkan dalam kitab. Jadi kita bahaskan tentang hukum, maka kata ulama, iaitulah kalau orang tu solat duduk kemudian membolehkan baginya untuk berdiri pada ketika solat, adakah wajib ke atasnya untuk bangun? Adakah wajib ke atasnya untuk berdiri kerenanya mampu? Maka ulama kata yajibu alaihil qiyam. Wajib atasnya untuk berdiri. Macam ni contohnya yang mau kita gambarkan tuan-tuan. Saya sih dapat gambarkan contoh tu. Cuma kita dapat bayangkanlah. Kita bayangkan kalau seseorang tu nya solat dalam keadaan duduk kerana sakit kaki dan sebagainya. Di tengah-tengah solatnya rasa mampu berdiri. Maka wajib ke atas orang tu untuk berdiri walaupun pada ketika solat. Maksudnya apa? Maksudnya silah dikira menambahkan rukun. Dikira menambahkan rukun. Kita sambung sikit selepas azan insya-Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati salatil qiyamah syarafa wa darajatil 'aliyatir rafi'ah ba'ath maqamahal ladzi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin ighfir li wa liwalidayya ya rabbi ighfir li wa liwalidayya ya rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira waj'al muslimin fidin abada la khalqi farada wa nafsi ta'arsh wa midada kalimati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menggariskan cara-cara untuk solat sekiranya kita si mampu untuk berdiri. Maka macam ni kalau sekiranya seseorang ya solat dalam keadaan duduk, kemudiannya rasa mampu untuknya solat dalam keadaan berdiri pada ketika solat sedang dijalankan, maka dihukumkan wajib ke atas orang tu untuk berdiri meneruskan solat. Dan si diperkira menambah-nambah rukun. Si diperkira menambah-nambah rukun. Ataupun orang tu solat dalam keadaan gurin, kemudiannya rasa mampu untuk duduk, maka bolehnya mengubah posisinya daripada gurin pergi ke duduk sekiranya yang rasanya yang mampu. Kenapa? Kerana untuk kita mengambil afdoliyat, keutamaan yang lebih dalam keadaan solat yang lebih sempurna. Yang pertama sempurna ialah berdiri. Kalau si mampu berdiri, maka pergi ke yang kedua, iaitulah solat dalam keadaan duduk, kurang sempurna. Si mampu duduk, maka kurang sempurna solat dalam keadaan gurin. Tetapi kalau sekiranya pada ketika solat kita yang gurin ataupun kita yang duduk rasa-rasa mampu untuk berubah kepada solat yang lebih sempurna, yang gurin pergi duduk ataupun yang duduk pergi ke berdiri, maka wajib ke atas orang tu tadi untuk mengubah posisinya. Wajib ke atasnya untuk mengubah posisinya. Maka macam ya sekali, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menitik beratkan kepada umatnya untuk solat dengan sempurna. Sampai macam ya sekali. Jadi apabila kita cerita bahawa Islam memberatkan umatnya untuk solat dalam keadaan yang sempurna, macam ni dalam keadaan kalau kita mampu, tetapi ada keadaan yang menyebabkan kita si dapat nak solat berdiri dengan sempurna. Contohnya boleh saya sebut, kita yang solat di atas sampan, ataupun kita yang solat di atas bot, ataupun seumpama dengannya lah, atas air, contohnya atas air, kita boleh berdiri dengan sempurna. Kita boleh berdiri dengan sempurna. Saya ada sakit, saya ada apa, saya ada. Kita boleh berdiri dengan sempurna. Maka dalam hal itu dikiaskan keadaan kita si dapat berdiri dengan sempurna tadi sebagai sakit. Sebagai sakit. Contohnya kita di atas sampan, bergelombang, ombak dan sebagainya, angin kuat. Kalau kita masih mau stay juga, rasa-rasa kita solat dalam keadaan menari, tuan-tuan. Mau balance. Mau balance, kita pun seolah-olah menari lah ujungnya. Maka bila kita menggerak-gerakkan tubuh kita, maka udah jadi apa? Solat kita sempurna. Maka pada ketika ya dikiaskanlah kita yang sulit untuk berdiri, boleh kita solat dalam keadaan duduk, dikiaskan kepada sakit. Walaupun kita sakit. Kita ada sakit apa? Saya ada sakit pinggang, saya ada sakit apa? Maka cukup kita angkat takbir, Allahu Akbar, kemudian goyang-goyang lah sampan tu tadi, kita terus duduk. Saya dah jadi masalah. Dikira membatalkan kita rukun yang nama qiyam tu tadi, sampai. Macamnya juga dengan kita yang solat atas kenderaan, atas bas, atas kereta. Sama, dikiaskan kepada kita yang dapat nak duduk atau solat dalam keadaan berdiri. Hanya saja berbeza dengan kapal terbang, berbeza dengan belon lah. Berbeza dengan belon. Kalau kita solat di atas belon, kalau ada ruang yang boleh kita lakukan untuk solat berdiri, maka kita solat berdiri dulu lah. Kerana berbeza kapal terbang tu dengan kereta. Kapal terbang tu hanya ada ruang untuk kita solat dalam keadaan berdiri. Dan keadaannya pun bergoyang-goyang kedai kereta. Aman sikit atas, kecuali kalau ada ribut lah. Kalau rasa-rasa aman, boleh kita solat berdiri, kita dahulukan solat berdiri atas kapal terbang lah.
Tapi kalau si mampu, maka dikiaskan kepada sakit, boleh kita solat dalam keadaan duduk. Macamnya juga ada dalam bas dan sebagainya. Dikiaskan kepada sakit, walaupun sebenarnya kita si sakit. Kita si sakit. Ya, dalam beberapa keadaan-keadaan yang diuzurkan kepada kita, boleh kita solat dalam keadaan duduk, dan kita bukanlah menolak yang namanya rukun berdiri sih, tetapi diuzurkan kepada kita. Kita diuzurkan untuk melaksanakan rukun berdiri itu tadi dalam keadaan-keadaan seperti yang kita sebutkan. Imannya sakit benar ataupun yang dikiaskan kepada sakit. Maka jangan kita, bila kita cerita bahawa Islam untuk memberatkan akan rukun-rukun, jangan kita terlalu sampai ada jalan untuk kita keluar daripada kesulitan tu. Ada Islam, walaupun Islam memberatkan akan menjaga rukun-rukun solat, tetapi tetap ada rukhsah-rukhsah yang boleh diberi dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Sakit ataupun dikiaskan kepada sakit. Itu adalah sedikit yang boleh kita sampaikan berkenaan dengan rukun solat yang ketiga, iaitulah berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Jadi ya ajak untuk malam tu, untuk jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang ingin bertanya, maka dipersilakan. Baik, insyaAllah kalau ada apa yang ingin ditanya, kita ulang balik yang kita sentuh pada hari itu sebab sedikit. Saya kira perbahasan kita berkenaan dengan rukun-rukun solat, saya yakin dan percaya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah arif, sudah tahu. Hanya saja kita ingin mengulang dan sebut-sebut perkara itu sebagai tazkirah lah kepada kita. Sebagai tazkirah bagi kita yang lupa ataupun kita yang tahu, maka kita boleh jadi tahu. Maka yang pertama, iaitulah rukun yang ketiga dalam solat, yang namanya wajib, iaitulah berdiri bagi yang mampu. Makna kata, orang yang mampu berdiri tapi yang memilih untuk duduk dalam solat fardu, maka ia telah menghapuskan syarat ketiga dalam solat, rukun ketiga tu. Maka solatnya sah. Kecualilah bagi orang-orang yang melakukan solat sunnah. Maka disebutkan solat sunnah diwajibkan rukun qiyam. Solat sunnah diwajibkan akan rukun berdiri bagi yang mampu. Walaupun yang mampu, yang mau juga solat sunnah dalam keadaan duduk, boleh membatalkan solat. Hanya saja pahalanya disebutkan oleh para ulama berkurang. Seterusnya yang kita sentuh tadi ialah berkenaan dengan tata cara orang-orang yang sakit solat. Maka yang pertama ialah solat dalam keadaan berdiri, tetapi bukan berdiri lurus, tetapi dalam keadaan bongkok. Si mampunya nak berdiri lurus, yang mampu bongkok, maka berdiri juga dalam keadaan bongkok. Seterusnya duduk seperti ini duduknya kita dalam tahiyat awal. Solatnya kita duduknya kita dalam tahiyat awal. Seterusnya barulah kemudian kita solat gurin mengiring ke kanan menghadap kiblat, dan seterusnya terlentang. Seterusnya kalau si mampu maka dengan isyarat mata. Seterusnya kalau si mampu dengan isyarat mata, contohnya orang yang buta, maka solatlah dengan menggunakan isyarat hati, dengan membayangkan kita sedang solat seperti solat kita yang sempurna. Ya tadi tahap-tahap solat orang-orang yang sakit. Adapun selepas daripada sekiranya orang untuk solat dalam keadaan duduk ataupun gurin, tetapi kemudian yang rasanya mampu untuk solat dengan sempurna, maka pada ketika solat wajib ke atasnya untuk bangun. Wajib ke atasnya untuk bangun dan menunaikan solat dengan sempurna, dan dikira menambah-nambah rukun. Dan seterusnya keluar daripada definisi orang-orang yang sakit, iaitulah orang-orang yang dikiaskan kepadanya akan sakit. Contohnya orang yang duduk solat dalam kenderaan ataupun duduk di atas sampan dan sebagainya. Si sakit tetapi dikiaskan kepada sakit, maka boleh baginya untuk solat dalam keadaan duduk
dan dalam keadaan apa-apa yang rasa sesuai di tempat ialah di tempat tersebut. Dengan memastikan jangan kita terlepas syarat sahnya solat. Yang kita sentuh pada bulan-bulan yang lepas, syarat sahnya solat ialah antaranya menghadap kiblat. Maka disyaratkan bagi orang yang solat dalam kenderaan tu, takbiratul ihramnya yang pertama iaitulah mesti menghadap kiblat. Selebih daripada kesenir pun posisi kiblatnya selepas takbiratul ihram menghadap kiblat, maka menyebabkan batalnya solat. Atau dikata ulama, perlu diberatkan pada pertama kali takbiratul ihram. Pertama kali takbiratul ihram mestilah menghadap kiblat. Selebihnya daripada kiblatnya berubah, bukan kiblat berubah, posisinya berubah lari daripada kiblat, maka menyebabkan batalnya solat. Atau syarat-syarat yang perlu kita tekankan. Bila kita cerita tentang rukun, kita sentuh juga tentang syarat-syarat sahnya solat dan sebagainya. Kita perlu satukan. Supaya apa? Supaya kita dapat solat kita yang insya-Allah walaupun dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, tetapi tetap sempurna insya-Allah. Walaupun dalam keadaan sakit ataupun dikiaskan kepada sakit, tetap dapat pahala yang sempurna solat insya-Allah taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat dalam keadaan apapun, dalam keadaan sihat kita, dalam keadaan sakit kita, ataupun dalam keadaan kita mampu melakukan rukun-rukun dengan sempurna. Kita tetap melakukan salat dengan sempurna insya-Allah, yang fardu maupun yang sunnah. Semoga Allah bagi kita istiqamah zahir dan batin insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.